Banyak sebenarnya bidang kerjaya yang kita boleh pilih, tetapi ujian psikometrik adalah yang membantu kita untuk mengembangkan lagi dan menilai sifat semula jadi diri sendiri. Jadi untuk tujuan mengupas segmen kali ini, kita beri fokus kepada ujian ataupun inventory minat kerjaya antara konstruk yang terlibat ialah enterprising dan conventional. Dan kita beri masa kepada Cikgu Zuriati untuk lebih kupas satu persatu dua konstruk ini. Silakan Cikgu. Terima kasih, Ika. So, saya teruskan lagi dengan dua konstruk yang terakhir dalam inventory minat kerjaya iaitu enterprising. Okey. Apakah yang kita faham tentang enterprising kalau kita ikut kebiasaan bahasa enterprising ni macam orang yang berniaga. Ya. Okey, tapi hampir bertepatan iaitu enterprising ini melibatkan persekitaran kerjaya yang melibatkan pentadbiran, pengurusan, perniagaan dan keusahawanan. Okey. Wujud juga suasana di mana cuba mempengaruhi, manipulasi untuk mencapai matlamat. Okey. Dan sifat konstruk enterprising ni adalah mereka ini boleh mengarah, boleh memimpin, boleh mengurus individu dan bila mereka terlibat dengan menjual barang, mereka boleh mampu memujuk orang untuk membeli barang yang mereka jual. Okey. Dan matlamat akhir enterprising adalah keuntungan organisasi dan juga keuntungan ekonomi. Okey. Macam tu. Baiklah Cikgu. Maaf Cikgu, secara ringkas boleh tak Cikgu mungkin beri fokus kepada mengapa kita sebut tentang pengaruh dan juga memanipulasi? Adakah ia dari segi faktor positifnya? Okey, dari segi faktor positifnya, mempengaruhi, memanipulasi adalah penting untuk ciri-ciri seorang pemimpin. Okey. Bukanlah bermaksud pemimpin ini seorang yang akan mementingkan diri, tapi macam yang saya sebut juga sekali lagi, gabungan tiga mata dalam inventory minat kerjaya ini akan menyeimbangkan konstruk-konstruk yang ada dalam inventory minat kerjaya. Okey. Jadi kalau katalah enterprising ni seorang usahawan, dia ada enterprising dan dia juga ada social, maka syarikatnya akan untung di samping menjaga kebajikan pekerja dan juga customer dia. Keseimbangan tu penting. Keseimbangan. Okey, baiklah. Saya juga nak pergi kepada konstruk terakhir iaitu conventional. Okey, conventional ini adalah persekitaran kerja yang berstruktur, teratur, melibatkan data, nombor dan kerja-kerja pengkeranian. Okey, mereka ini akan melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan, selesa dengan arahan dan tak berkira dengan kerja-kerja rutin. Selesa buat mereka. Introvert jugalah ya? Betul. Antara kerjaya yang sesuai adalah kerani, setiausaha, accountant, guru perdagangan, juru teringkas, pegawai bank, pegawai cukai, operator komputer, penilai harta, juru audit, juru wang dan juga pegawai perangkaan. Nampaknya apa-apa saja yang melibatkan duit, dia melibatkan konvensional. Sebab duit ni kan kita kena teratur, kena kira keluar masuknya dengan betul. Jadi kalau ada kalau ada konstruk konvensional dalam accountant, dalam diri seorang accountant, dalam diri seorang analisis kewangan, maka akan cantiklah kita punya akaun tu. Ya, kemahiran matematik tu pun perlu ada. Betul. Cikgu, saya nak selitkan juga tadi bila sebut tentang enterprising. Apakah contoh bidang kerjaya yang terlibat bawah enterprising? Betul, kita lupa nak sebut tadi. Okey. Sebenarnya kalau dalam enterprising pun sangat menarik. Antara yang paling ketara sekali sebab bermatlamatkan keuntungan, sudah tentulah ahli perniagaan, usahawan, pengarah syarikat, eksekutif pemasaran, ejen insurans, pengarah publicity, peguam, ahli politik, pengurus bank, pengurus hotel, jurujual dan juga ejen pelancongan. Dan tak salah kalau saya nak katakan bahawa seorang guru juga perlu ada konstruk enterprising. Ya, Cikgu. Ya, sebab kita perlu capai keuntungan. Keuntungan di sekolah adalah potensi murid yang dapat kita
bangunkan. Itu keuntungan di sekolah. Murid jadi lebih baik setiap hari. Faham cikgu. Ada wawasan di situ sebenarnya, Ika. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya cikgu, mungkin sedikit pencerahan tentang ini. Saya rasa pasti ada yang tertanya juga kan tentang pakej aliran di sekolah. Mungkin aliran yang sedia ada sekarang, STEM A, STEM B, STEM C dan juga sastra ikhtisas. Adakah ujian psikometrik ini membantu mereka untuk dinilaikan ke mana mereka mahu ikut pergi ke kelas seterusnya? Betul, sangat bertepatan sebenarnya dengan ujian minat kerjaya di peringkat sekolah di permulaan tingkatan 1 dan 3. Apabila mereka dapat keputusan kod 3 mata tu tadi, okey, cikgu akan bantu mereka untuk menentukan kelas mana yang mereka boleh pilih. Macam yang tadi dah disebut, kita ada pakej STEM A, STEM B, STEM C. Jadi kalau katalah STEM A tadi sains tulen, kita ada subjek bio, fizik, kimia dan admaths. Adakah orang artistik, konsep artistiknya tinggi sesuai untuk berada di kelas itu? Mungkin ia jika investigatifnya juga tinggi. Mungkin ia jika realistiknya juga tinggi. Oleh kerana itulah gabungan 3 mata inventory minat kerjaya itu sangat penting bagi membantu mereka faham, okey, saya artistik tapi saya juga orang investigatif. Saya juga orang realistik. Maka dengan ini sains tulen sesuai dengan saya. Begitu. Sebab kita boleh lihat ada doktor yang pandai melukis, ada doktor yang boleh jual insurans dan sebagainya. So pakej mata pelajaran memang dibantu dengan result daripada ujian minat kerjaya. Baiklah cikgu, bila sebut tentang 3 mata ni, antara tiga-tiganya perlu ada keseimbangan juga cikgu. Betul. Tetapi kalau salah satu ni ketara pun bagus juga untuk mereka lebih jelas tentang apa yang lebih mereka cenderung, ya cikgu? Betul. Okey, kita pun telah sampai di penghujung rancangan, tapi sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, cikgu boleh berikan sedikit rumusan bagi apa yang kita ulas pada hari ini. Okey, baiklah. Secara keseluruhannya, ujian minat kerjaya ini sebenarnya sangat penting untuk kita jalankan di sekolah kerana kita nak bantu murid-murid kita mengenal potensi diri mereka. Ada murid bila masuk sekolah jalankan ujian minat kerjaya, barulah mereka sedar bahawa inilah potensi diri saya yang sebenarnya. Dari sudut murid begitu. Dan untuk ibu bapa pula, yang selalunya ada ibu bapa yang plan apa yang untuk anak, apa yang baik untuk anak, tapi dengan melihat inventory minat kerjaya, ujian minat kerjaya, maka mereka tahu real self anak itu. Apa yang anak kita minat. Okey, manakala untuk guru pula, ujian minat kerjaya dapat membantu guru menyediakan pakej mata pelajaran yang sesuai, dan untuk guru, bimbingan dan kaunseling, kami dapat bantu murid menyediakan maklumat-maklumat kerjaya, tempat-tempat untuk mereka menyambung pelajaran, menyambung pendidikan. Dalam kata lain, membantu murid menggunakan potensi diri mereka menetapkan hala tuju matlamat pendidikan kerjaya mereka dengan lebih tepat, cemerlang akhirnya nanti. Wah, cikgu. Terima kasih cikgu atas pencerahan tersebut dan harapnya para penonton mendapat sedikit sebanyak daripada perkongsian ilmu daripada Cikgu Zuriati kita pada hari ini berkenaan personaliti dan persekitaran kerjaya. Cikgu, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan berada bersama kami. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhaili. Sehingga kita berjumpa lagi di episod pentaksiran psikometrik akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.